Salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi dan sudah tentu untuk waktu ini kita ingin memberi fokus dan juga diskusi melihat kepada susulan cadangan yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq yang mana mengatakan satu rang undang-undang baru bagi mewajibkan ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah menengah dibawa ke Parlimen dengan tujuan bagi memastikan remaja dan juga kanak-kanak tidak keciciran dalam pendidikan. Yang mana YB Fadlina Siddiq yang mana mengatakan pada Khamis iaitu pada semalam yang mana mengatakan usaha itu sedang dilaksanakan. Tuan, saya sebut tadi langkah ke hadapan kita akan memastikan satu rang undang-undang baru tentang Akta Pendidikan Wajib di peringkat sekolah menengah. Pada 2002, satu pindaan kepada Akta Pendidikan 1996, Akta 550 telah diluluskan di Parlimen bagi mewajibkan pendidikan rendah bagi kanak-kanak di Malaysia. Melalui peruntukan undang-undang itu, ibu bapa wajib menghantar anak-anak seawal usia 6 atau 7 tahun mendapatkan pendidikan awal mereka di sekolah. Sementara itu, Kementerian Pendidikan mengenal pasti 8.4% dari keseluruhan calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang tidak layak mendapatkan sijil selepas gagal dalam subjek Bahasa Melayu atau Sejarah atau kedua-duanya. SPM lalu menyaksikan kali pertama ia melepasi 90% calonnya yang layak mendapatkan sijil SPM. Baik, keciciran pelajar adalah isu yang serius yang boleh mempengaruhi perkembangan pendidikan mereka dan pada masa hadapan mereka. Ini boleh disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuklah faktor keluarga, persekitaran sosial, kesulitan ataupun masalah kewangan dan juga masalah kesihatan, itu antaranya lah. Jadi untuk mengatasi keciciran pelajar adalah cabaran yang begitu kompleks dan juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan juga holistik. Dan jika benar KPM merancang untuk membawa satu rang undang-undang RUU untuk mewajibkan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah menengah, apa sebenarnya langkah ataupun strategi yang boleh dipertimbangkan untuk meningkatkan kehadiran pelajar ataupun mengurangkan kadar keciciran? Di atas talian pada waktu ini adalah Datin Sri Ismailina Ismail. Datin Sri Ismailina adalah Presiden Muafakat Keluarga Prihatin Malaysia. Assalamualaikum, Datin. Waalaikumsalam, Fauzi. Datin, mungkin sebagai permulaan sebelum kita nak bercakap atau nak menyentuh berkaitan dengan rang undang-undang untuk mewajibkan ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah khususnya bagi pelajar-pelajar sekolah menengah untuk tidak keciciran pendidikan ini, mungkin sebagai permulaan kita bercakap tentang keciciran pendidikan ini bukan termaktub ataupun hanya terfokus kepada anak-anak ataupun murid-murid ini tidak hadir ke sekolah. Mungkin boleh beri sedikit definisi dan bagaimana kita boleh fahami tentang keciciran pendidikan ataupun keciciran pelajar ini, Datin? Baik, Fauzi. Seperti mana saya juga telah menghadiri beberapa sesi libat urus tentang masalah keciciran pelajar ini. Sebenarnya senario keciciran pelajar di seluruh negara melibatkan kes-kes yang seperti tadi kita Fauzi ada sebut tentang masalah keluarga. Ada juga sebelum ni diwar-warkan tentang kemiskinan. Sama ada mereka lewat berlaku diri, bertukar sekolah, ada juga masalah kesihatan, sakit yang berpanjangan, ada juga kes keciciran yang melibatkan kepada bencana alam dan faktor muka bumi, terutama sekali mereka-mereka yang berada di pendalaman ya. Ada juga kes yang melibatkan kerana mereka tiada sijil lahir. Ada pelajar kita yang telah meninggal dunia, ada yang keciciran kerana pindah alamat rumah ataupun kedua ibu bapanya tukar ke tempat kerja, maka dalam proses itu mereka tidak dapat hadir ke sekolah, maka mereka tercicir. Ada juga antara anak-anak yang mungkin ada dua kes yang mana menghadapi masalah fizikal kecacatan dan juga kemiskinan yang menyebabkan mereka tidak mampu tercicir daripada pendidikan. Dan kategori yang berikutnya adalah bila mana murid dan ibu bapa tiada dokumen pengenalan diri. Bila mana tiada dokumen pengenalan diri, mereka tidak dapat mendaftarkan diri ke sekolah, dan proses untuk mendapatkan dokumen pengenalan diri sebenarnya kompleks, bergantung kepada situasi keluarga tersebut, dan inilah menyebabkan anak-anak ini tercicir. Banyak sebenarnya sudut kalau kita bercakap tentang keciciran pendidikan ataupun keciciran pelajar ini seperti yang telah dinyatakan oleh Datin Sri sebentar tadi. Tapi saya nak ambil satu sudut iaitu kemiskinan.
Kita tahu apabila bercakap tentang realiti ataupun cabaran ekonomi semasa, yang paling menekan adalah isu kos sara hidup. Malah ada yang mengatakan sebab keciciran pelajar yang cukup melebar pada waktu ini adalah disebabkan tekanan hidup ataupun soal kemiskinan. Cakap tentang soal ekonomi keluarga ataupun poket rakyat ini, Datin, ya, bagaimana kita boleh fahami? Satu, adakah disebabkan keluarga ataupun individu itu betul-betul miskin sehingga tidak dapat untuk menghantar anak mereka ke sekolah, ataupun mungkin disebabkan bagaimana kita nak memahami minat ataupun remaja itu sendiri yang sebenarnya tidak mahu pergi ke sekolah, bukan kerana miskin tetapi mereka mereka mahu untuk mendapat pendapatan sendiri. Sedikit pandangan Datin. Baik, memang secara umumnya ramai yang memperkatakan tentang kemiskinan merupakan faktor utama dalam keciciran. Tetapi kita tidak sedar bahawa ia bukanlah faktor yang utama. Kerana kalau kita lihat masyarakat Malaysia ini, alhamdulillah kita mempunyai pelbagai pihak, baik peringkat baik government kerajaan maupun swasta dan juga NGO. Banyak badan-badan yang bersedia untuk membantu, khususnya apabila ia melibatkan pendidikan. Dan sebab itu jugalah bahawa ramai antara kami dalam NGO kami, bila kami bercakap dan berbincang dengan mereka-mereka yang berkepentingan, kita dapat simpulkan bahawa kemiskinan bukanlah salah satu sebab utama mengapa anak-anak ini tercicir. Saya bagi contoh, di dalam satu kajian yang kita adakan di kalangan 150 orang yang tercicir, sebenarnya 27.3% sebenarnya berhenti sekolah kerana tak berminat untuk ke sekolah. 25.3% berhenti sekolah kerana mereka memilih untuk bekerja. Mereka melihat bagaimana mereka bekerja, walaupun mereka tidak melihat kepada pekerjaan itu, tapi mereka melihat kepada nilai ringgit Malaysia yang mereka boleh bawa pulang. Mereka mengambil pendekatan 25.3% memilih untuk berhenti sekolah dan bekerja. Itu termasuk juga di dalam golongan keciciran. Dan yang ketiga yang ke atas adalah kerana ada juga 20% daripada 150 orang ini tercicir kerana berhadapan dengan tindakan disiplin, iaitu dibuang sekolah. Jadi kalau kita lihat daripada data yang ada ini, walaupun ia hanyalah kedapatan yang sedikit, tetapi kita boleh kenal pasti bahawa kemiskinan bukanlah faktor utama keciciran di kalangan anak-anak kita pada ketika ini. Datin Sri, kalau bercakap tentang miskin dan juga minat ni, dua perkara yang cukup berbeza. Seperti yang dikongsikan oleh Datin Sri sebentar tadi, kalau nak bercakap tentang keciciran pelajaran ataupun murid-murid sekolah menengah ini bukanlah disebabkan miskin, sebab kalau melihat kepada apa yang telah pun dilaksanakan ataupun inisiatif yang telah disusun oleh di peringkat kerajaan persekutuan pun, seperti menyediakan bantuan persekolahan seperti asrama harian, program makanan RMT dan juga buku teks misalnya, itu sudah cukup ataupun itu antara inisiatif yang dilakukan untuk mengurangkan beban keluarga dan juga murid-murid itu sendiri. Tetapi kalau minat, apa sebenarnya fokus yang perlu dilakukan untuk nak menarik minat mereka yang tidak lagi berminat untuk kembali ke sekolah ni, Datin? Saya melihat sebenarnya isu ini, bila minat untuk ke sekolah ini sebenarnya timbul daripada berbagai perspektif. Minat itu boleh ditimbulkan, boleh diwujudkan, boleh digarap sebenarnya, boleh digalakkan. Tetapi bila kita bercakap tentang kesedaran, itu juga penting sebenarnya. Kurangnya bila mana berlakunya kesedaran tentang pendidikannya, tentang pentingnya pendidikan, bukan hanya di kalangan murid-murid tetapi juga ibu bapa. Kita mungkin surprise bila mana ada ibu bapa juga melihat bahawa tak apalah, bukan belajar apa pun, dah habis periksa, tak payah pergi sekolah. Jadi bila mana kita mula dengan perkara sekecil itu, saya lihat bagaimana semasa anak saya di sekolah rendah pun, sampai dia tanya saya soalan, kenapa dia kena pergi sekolah lepas exam? Sebab ramai yang tak pergi sekolah, termasuk ramai yang tak pergi sekolah sebab tak ada apa nak belajar kat sekolah, sebab dah habis exam.
Jadi bila mana kita mulakan dengan perkara-perkara sekecil itu, maka ia akan membawa kepada perkara yang lebih besar. Di situlah akan mula timbulnya, tak ada apa pun dekat sekolah, tak ada apa yang baru pun di sekolah, tak ada apa yang menarik di sekolah. Itu akan mula menyumbang kepada kurangnya minat untuk ke sekolah. Dan mereka ada alternatif lain. Bermakna kalau tidak pergi sekolah, mereka bekerja dan mereka mendapat wang. Dan itu dilihat sebagai satu unsur kebahagiaan kepada mereka. Keseronokan. Sebab itulah bila kita cakap pasal minat, kita kena kaitkan juga dengan kesedaran pentingnya pendidikan. Dan ini adalah salah satu sebab bila mana kami berbincang tentang isu keciciran, bagaimana kami perlu bersama-sama untuk melihat bagaimana kita nak menerapkan satu pandangan baru di kalangan murid dan juga ibu bapa bahawa pentingnya pendidikan itu. Dan itu mungkin menjawab juga tentang bagaimana adanya keciciran pelajar-pelajar SPM. Dan ada juga yang gagal, 8.4% gagal bahasa Malaysia dan sejarah kerana mereka merasakan bahawa bahasa Malaysia dan sejarah itu tidak penting mungkin. So, jadi benda ini sebenarnya saling berkait. Datin, apa mungkin boleh jadi motivasi ataupun dorongan kepada mereka ataupun segelintir lah anak-anak ataupun murid-murid sekolah menengah ini, kalau di sisi apa yang mereka lakukan ni motivasi untuk mereka tidak pergi sekolah adalah duit, tapi bagaimana kita nak ubah motivasi itu kepada pergilah ke sekolah untuk habiskanlah ataupun tamatkanlah sesi persekolahan sehingga sepatutnya berbanding dengan apa yang mereka memilih jalan pada waktu ini, Datin. Okey, Fauzi, bila kita cakap pasal motivasi ni sebenarnya terlihat kita boleh bahagikan motivasi ini kepada dua perspektif. Satu perspektif diri kita sendiri dan satu perspektif daripada motivasi luar. Motivasi luar ni adalah apabila kita berjumpa dan kita memberi motivasi, kita berjumpa dengan orang dan orang memberi kata-kata semangat kepada kita, maka kita menjadi motivated. Tetapi kita harus sedar bahawa motivasi semangat yang timbul daripada motivasi ini hanyalah bersifat sementara. Apa yang penting adalah apa yang the motivational push factor daripada dalam diri kita sendiri. Dan dalam memastikan bahawa push factor di kalangan dalam diri kita sendiri ini, ia mengambil masa yang panjang dan ia memerlukan satu perencanaan yang bersifat mid term ataupun long term. Ia tidak boleh dilakukan overnight. Maknanya cakap sekali terus motivated, terus ingat okey nak belajar. Kita harus lihat bahawa dalam perjalanan hidup kita, dalam kita melayari perjalanan hidup ni akan ada halangan. Jadi bila kita dalam proses kita dah motivated, kita nak sama belajar, tiba-tiba ada lagi perkara-perkara lain yang datang hurdle menjadi halangan dalam perjalanan kita. Soalannya berikutnya, bagaimana kita berhadapan, bagaimana kita nak menangani halangan dan keluar daripada cabaran yang kita terpaksa hadapi pada ketika itu. Okey. Datin, saya nak bawa diskusi ini, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita nak fokus pula kepada apa yang sepatutnya kita beri fokus, iaitu berkaitan dengan rang undang-undang untuk mewajibkan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah, khususnya kita bercakap tentang sekolah menengah ini. Kerana kalau diikutkan untuk rekod setakat ini, difahamkan hanya ada berkaitan dengan Akta Pendidikan 1996 yang mana setakat darjah 6 sahaja diwajibkan. Mungkin apa yang perlu diambil kira dalam mana RUU untuk mewajibkan untuk menghantar anak-anak ke sekolah menengah ini selepas ini dalam pantau agenda reformasi? Baik, kembali bertemu dalam pantau agenda reformasi. Kita masih lagi meneruskan diskusi dan juga perhatian kepada apa yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan ataupun daripada KPM sendiri yang mana merancang untuk membawa satu usul ataupun rang undang-undang untuk mewajibkan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke peringkat sekolah menengah. Dan diskusi ini kita nak melihat apa sebenarnya langkah yang boleh dipertimbangkan untuk meningkatkan kehadiran pelajar dan juga untuk mengurangkan kadar keciciran. Di atas talian masih lagi kita bersama dengan Datin Sri Ismailina Ismail, Presiden Muafakat
Keluarga Prihatin Malaysia. Sebelum kita berehat tadi, saya ada menyebut tentang Akta Pendidikan 1996 melalui Seksyen 29A-2 yang mana mewajibkan ibu bapa menghantar anak mereka mengikuti pelajaran sekolah rendah selama 6 tahun dan sekiranya gagal, ibu bapa boleh didenda maksimum RM5,000 ataupun penjara maksimum 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Untuk RUU yang kita ingin beri perhatian pada waktu ini lebih terfokus kepada sekolah menengah. Apa yang perlu diberi perhatian ataupun perlu dipertimbangkan dalam RUU ini pada pandangan Datin? Baik Fauzi, sebelum kita bercakap tentang RUU ni sebenarnya, saya ingin lontarkan juga apakah yang telah berlaku dengan enforcement terhadap Akta Pendidikan. Sebentar tadi Fauzi ada menerangkan dengan begitu jelas bahawa pendidikan wajib selama 6 tahun. Jika kegagalan itu, ibu bapa itu boleh dikenakan tindakan. Perkara pertama yang kita nak tanya pada diri kita sebelum kita gubal apa-apa undang-undang baru, adakah kita bersedia untuk melaksanakan apa yang akan kita buat? Sebab pada pendapat kami sebenarnya kita dah ada pada ketika ini, kita ada undang akta pendidikan yang jelas. Tetapi bila mana kita tidak melaksanakan, no enforcement, masa orang memandang itu sebagai sesuatu yang remeh, tidak memandang itu sebagai perkara yang penting. Ya, itu satu. Yang keduanya, kami berharap agar bila mana penggubalan RUU itu akan dilakukan, kami ingin meletakkan harapan yang amat tinggi agar perbincangan dapat dibuatkan dengan stakeholders yang terlibat, yang membabitkan ibu bapa, komuniti, kumpulan sokongan ibu bapa, YDP, PIBG, dan ibu bapa itu haruslah merangkumi ibu bapa dari pelbagai lapisan masyarakat supaya di samping ahli akademik untuk memberi sumbangsaran tentang RUU yang akan dirangka kemudian nanti. Dan kita harus lihat bahawa dalam usaha kita untuk memastikan, membantu mengurangkan keciciran pelajar-pelajar ini, perkara penting yang harus dibuat adalah ia haruslah menjadi satu langkah secara komprehensif. Komprehensif bermakna kita harus gerakkan pengembangan tenaga, melibatkan semua pihak termasuklah pihak sekolah, PIBG, pelibatan ibu bapa, komuniti, swasta, NGO. Pada ketika ini kita tak nampak dah pelibatan komuniti. Komuniti yang macam mana? Jika dulu kita ada rukun tetangga, kita ada kumpulan ibu bapa yang pergi melihat kepada pot-pot anak-anak yang cicir, dan bila mana ada berlaku sesuatu, kita nampak anak-anak yang sepatutnya berada di sekolah tetapi tidak berada di sekolah, kita ambil cakna, ambil peduli. Tapi pada zaman sekarang ia tidak lagi menjadi satu perkara yang kita lakukan. Yang keduanya, kadang-kadang bila kita ada di peringkat PIBG, di peringkat kumpulan sokongan ibu bapa, buat gerak kerja, melihat kepada anak-anak keciciran. Agak malang sekali bila mana kita nak melakukan kepada ibu bapa berkenaan. Ada ibu bapa yang kata, saya tahu anak saya tak pergi sekolah. Apa masalahnya? Jadi, kita melihat kepada penggemblengan tenaga, semua pihak perlu digerakkan untuk memastikan bahawa pertama, apa saja rang undang-undang yang akan diperkenalkan selepas ini akan dapat dijalankan sepenuhnya. Yang keduanya, kita perlu lihat balik enforcement yang akan kita laksanakan nanti. Apalah gunanya kalau kita ada akta, ada rang undang-undang tetapi enforcementnya tidak dapat dilakukan. Dan saya yakin, saya faham bahawa kadang-kadang pihak KPM sendiri mempunyai kekurangan dari segi tenaga kerja, dari segi manpower. Tetapi kita ada kumpulan sokongan ibu bapa, kita ada kumpulan-kumpulan yang dipanggil sebagai kumpulan penggerak ibu bapa komuniti kebangsaan suatu ketika dahulu yang dilantik di bawah KPM, yang boleh bersama-sama dengan PIBG dan ibu bapa bercakap tentang pentingnya pendidikan, pentingnya kita pastikan anak-anak kita tiada keciciran. Bila kita bercakap tentang keciciran, kita jangan melihat daripada satu perspektif yang amat besar.
Kita kena mulakan seperti mana pepatah mengatakan charity begins at home. Jadi kita mulakan dengan unit kecil kita dulu, keluarga kita, sekolah kita, masyarakat keliling kita, dan tanpa kita sedari kita akan membantu Malaysia secara umumnya tentang antara satunya ialah masalah keciciran. Dan mungkin kami ingin mencadangkan agar kita buat juga kempen nasional basmi keciciran murid dengan menguatkuasakan Akta Pendidikan 1996. Bila mana kita kuasakan akta ini, orang melihat bahawa ia adalah satu perkara yang serius. Dan amat penting juga sebenarnya kita memberi outreach kepada masyarakat, kepada ibu bapa, kepada anak-anak, kepada masyarakat di luar sana. Walau apa pun status kita, walau bagaimana keadaan kehidupan kita, kejayaan itu boleh dicipta, kejayaan itu bukan diwarisi. Sebab itulah bila kita lihat tentang pentingnya pendidikan ni bukan sekadar nak capai sijil, tapi kita kena nampak segulung ijazah. Tapi kita nak mereka faham bahawa pendidikan ini berkaitan dengan kehidupan mutu kehidupan kita, keluarga kita dan generasi yang akan datang. Tadi Datin ada mengatakan tentang kita jangan lihat lagi tentang RU ni, kita perlu lihat ataupun pemerhatian kita perlu diberikan kepada pelaksanaan kepada penguatkuasaan Akta Pendidikan 1996 untuk melihat kepada wajibnya 6 tahun untuk hantar sekolah-sekolah anak-anak ke sekolah rendah. Kalaulah jadi RU ni jadi tambah 5 jadilah 11 tahun. Jadi kalau secara keseluruhannya untuk mewajibkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak dalam tempoh 11 tahun ni, adakah realistik pada pandangan Datin? Saya anggap ia amat penting, amat perlu. Jika kita lihat pada ketika ini bahawa kita sekarang sedang menuju ke arah kemajuan yang tidak boleh diperlahankan. Bila kita cakap pasal perkembangan, kemajuan negara, kita bukan cakap pasal negara saja, tapi kita cakap pasal bangsa kita, pasal negara bangsa, pasal rakyat kita. Kalau zaman dulu, masa zaman saya, orang yang punya master tu dianggap kumpulan minoriti. Tetapi pada ketika ini, kalau sekadar sarjana muda, itu adalah sesuatu yang asas. Sekarang ramai sedang menuju ke arah master, PhD. Kerana apa? Kerana kita melihat bahawa ilmu pendidikan itu tidak terhenti setakat itu saja. Pendidikan sebenarnya harus diadakan, harus diamalkan sebagai pendidikan sepanjang hayat. Bila mana kalau kita lihat ya, anak-anak kita dulu, kalau peringkat saya, kalau di peringkat universiti barulah nak belajar cara buat video. Tapi pada ketika ini, anak kita darjah 6, homework sekolahnya untuk bahasa Inggeris sudah pun perlu menyediakan video pendek. Jadi kita lihat bagaimana peningkatan kemajuan dalam pendidikan. Jadi pada saya, ia bukanlah sesuatu yang mustahil atau bukanlah perkara yang tidak realistik bila mana kita mewajibkan pendidikan anak-anak kita pada asasnya selama 11 tahun. Datin, saya kira ada lebih kurang 2 minit yang akhir ini. Mungkin boleh dikongsikan apa yang perlu dilakukan ataupun sokongan bersepadu. Tadi Datin ada mengatakan sekolah, persatuan ibu bapa, komuniti. Tapi kalau kita bercakap tentang isu keciciran murid ni, selain daripada kita melihat kepada soal kemiskinan ataupun minat murid itu sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh semua pihak? Kita bukan hanya bercakap tentang sekolah dan juga pihak Kementerian Pendidikan KPM semata-mata. Kalau bercakap tentang miskin, ada perlunya kerjasama daripada ataupun penglibatan daripada Kementerian Ekonomi, Kementerian Kepenggunaan dan juga isu kos sara hidup. Kalau bercakap tentang minat, perlunya penglibatan dan juga kerjasama daripada Kementerian Pembangunan Keluarga dan juga Masyarakat dan juga Kementerian Belia itu sendiri. Akhirnya apa yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk kita memastikan isu keciciran pendidikan, jurang yang ada pada waktu ini perlu dirapatkan dan juga perlu dikurangkan. Akhirnya sekali, Datin Sri. Okey. Fauzi, apa yang paling penting adalah kita sama-sama memahami satu perkara penting, iaitu kita harus bergerak seiring. Apabila kita bergerak seiring, kita juga harus memahami apa yang hendak kita capai. Dalam kes ini, kita hendak capai untuk mengurangkan keciciran.
Jadi kalau kita nak bergerak sederap, kita nak bergerak seiring, maka kita harus memahami apa yang hendak kita bawa. Dan ia bukan melibatkan hanya KPM, bukan hanya melibatkan sekolah, tetapi juga ibu bapa itu sendiri, murid-murid itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Bermakna jiran tetangga kita, pihak swasta. Dalam hal ini pada saya, sebenarnya pihak swasta jangan kita lihat kepada keuntungan semata-mata. Tetapi dan saya yakin sebab banyak pihak swasta kini mempunyai aktiviti dan juga peruntukan untuk program-program CSR. Marilah kita bersama-sama melihat ini juga dari perspektif untuk bagaimana kita nak menimbulkan minat mereka untuk hadir ke sekolah secara tidak langsung akan mengurangkan keciciran di kalangan anak-anak kita. Okey, baik. Terima kasih Datin Seri Ismailina Ismail. Datin Seri Ismailina adalah Presiden Muafakat Keluarga Prihatin Malaysia yang mana berkongsi pandangan kita melihat pada apa yang diutarakan oleh YB Menteri Pendidikan, YB Fadlina Siddiq yang mana merancang untuk membawa satu rang undang-undang RUU untuk mewajibkan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke peringkat sekolah menengah dan apa sebenarnya yang boleh kita fokuskan dalam RUU pada kali ini. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.